Hai semua, hari ini saya nak share cara-cara report anak pokok keladi. Sebelum saya report anak keladi ni, saya nak buang dulu daun-daun yang tak elok. Daun terbakar ni boleh jadi disebabkan cuaca terlalu panas, terlebih air ataupun terkena serangan serangga. Ada banyak lagi sebab daun boleh rosak. Tapi untuk detail lagi pasal daun rosak tu, kita akan kongsikan pada video yang akan datang. Daun yang rosak tu sebaiknya kita koyakkan sampai ke hujung dia betul-betul. Koyak dengan perlahan supaya tidak mengganggu akar dan ubi keladi. Pokok keladi boleh tumbuh daripada dua cara. Satu daripada ubi dan satu lagi daripada biji benih. Anak pokok keladi dalam video ni hasilnya daripada ubi. Jadi cara saya akan gembur-gemburkan tanah tu bagi longgar dan mencabut anak pokok tu perlahan-lahan macam ni. Anak pokok keladi ni kalau satu helai daun pun dah boleh pindah. Tak perlu nak tunggu sampai 3-4 helai daun macam pokok bunga yang lain. Bila dia dah ada akar sikit tu dah boleh pindah dalam pot asing. Anak pokok keladi kedua yang saya gali ni bukan anak pokok keladi yang kat sebelah dia tu. Anak pokok keladi ni adalah ubi. Pokok keladi saya ada satu tu dia tak berapa sihat, jadi saya potong ubi dia. Separuh tu saya tanam je dalam ni dan saya biar dan saya dah tak ingat dah. Dan tiba-tiba tengok dah naik 2 pokok. Alhamdulillah. Kalau tak silap saya, anak pokok keladi ni pokok strawberry star yang colour pink. Tapi kita tak tahu lagi lah betul ke tak, sebabnya anak pokok dengan induk rupa dia tak sama. Sebab tu untung kalau kita nak tanam keladi, sebab kalau setengah pokok bila kita tanam, bila dah mati dah tak ada peluang untuk hidup balik. Macam kalau keladi, selagi ubi dia ada, kita boleh semai balik keladi tu. Saya suka gembur-gemburkan tanah keladi ni sebabnya pokok-pokok kalau kita selalu gembur tanah dia, tanah dia tu tak padat, so nanti air mengalir senang terus ke bawah. Sebab pokok kalau air bertakung, pokok pun tak elok, akar dia pun boleh jadi buruk. Jadi saya pun sambil-sambil tu saya gali-gali tu, saya tengok lah takut ada binatang ke apa ke. Jadi bila kita nampak daripada awal, kita boleh cegah cepat-cepat, tukar pasu atau apa-apalah. Medium campuran tanah untuk keladi ada banyak cara. Tapi yang penting tanah tu kena peroi. Sebab senang untuk ubi keladi tu membesar. Jadi sekarang ni saya gunakan nisbah 1-1-1-1 untuk tanah sawit basah, 1 tanah sawit kering jenis boiler, 1 sekam bakar. Sekam bakar ni dia macam pasir. Satu lagi yang terakhir sekali, saya gunakan kokopit. Kokopit ni saya basuh dulu bagi biar sampai keluar air dia tu jernih. Sebab kokopit ni dia ada tanin. Tanin ni dia boleh mengganggu, dia boleh merencatkan pokok. Dia boleh jadi pokok tu dia tak dapat nak serap baja dengan baik. Jadi saya basuh dulu kokopit ni dan campurkan sekali lah dengan campuran tadi. Itu sekali lagi saya cerita, 1 tanah sawit basah, 1 tanah sawit kering, 1 sekam bakar dan 1 kokopit. Kokopit ni fungsi dia untuk melembabkan tanah. Macam kalau sekam bakar tu untuk melonggarkan tanah. Macam pati sawit tu yang jenis basah tu, yang itu dia macam kompos lah, dia banyak
kompos kat dalam tu, kompos sawit. Lepas tu kita gaul lah, bagi rata. Sementara saya gaul campuran tanah ni, saya nak share beberapa campuran tanah untuk keladi yang saya pernah baca dekat grup-grup keladi dekat Facebook. Lepas tu saya pernah tengok dekat YouTube. Medium pertama adalah daripada YouTuber Indonesia ni. Dia guna 3 sekam bakar dan 1 tanah kompos. Boleh guna tanah kompos. Kalau tak ada tanah kompos, boleh je guna tanah kebun yang ada. Itu satu. Yang kedua, yang saya tengok dekat grup keladi Thailand dekat Facebook, dia cakap orang nursery dekat Thailand biasanya dia gunakan nisbah 1:1, 1 pot untuk daun pukul 5, 1 pot lagi kompos tinja lembu. Untuk medium tanah tu maybe nanti saya akan share lagi dalam video yang seterusnya. Okay, so sekarang ni saya akan masukkan pokok yang saya ambil tadi. Saya buat lubang dekat tengah tu. Lepas tu saya masukkan pokok. Lepas tu saya tap dengan light je dekat atas permukaan tanah tu. Boleh buat perkara yang sama untuk pokok lagi satu. Macam saya letak sekali je 2 pokok ni. Sebab pot kecil saya dah habis. So buat dia cara macam sama jugalah. Tap je. Macam ni. Okey, dah siap repot pokok. Saya nak siram pula pokok supaya medium tu lembap lah. Siram sampai air tu keluar daripada pot tu. Maksudnya orang kata siram sampai ke dasar lah. Lepas siram, saya tutup keladi tu dengan plastik cup. Fungsi dia ni untuk steam keladi. Kalau biasanya ada setengah orang dia siap ada dia orang punya rumah steam. Macam saya pun keladi saya tak banyak lagi, jadi saya buat macam ni je. Salah satu fungsi steam keladi adalah supaya pokok ni stabil, sebab medium tanah sentiasa lembap dan nanti mudah cepat besar. Okay, sekarang saya nak share progres keladi yang saya alih selepas seminggu. Ni pokok keladi yang pertama hari tu. Kalau tengok ada daun baru. Cepat kan? Dalam masa seminggu boleh keluar 1 daun baru. Saiz pun dah sama besar dengan daun yang hari tu. Ini pokok keladi yang kedua. Daun dia pun makin besar dan nampak corak dia pun macam makin cantik. Keladi ni kita boleh steam sampai dah dia besar. Sebab ada juga otai-otai tu dia simpan je keladi dia dekat dalam rumah steam tu sampai besar, sebab dia nak pokok keladi tu cepat besar, variegated dia cantik, daun dia pun tak terusik dengan serangga-serangga. Saya tak pasti bila kita boleh letakkan baja pada keladi ni. Tapi macam saya terus letak lah, sebab saya guna baja ikan. Baja ikan ni baja organik dan dia tidak merosakkan pokok. Maksudnya macam kalau saya terlebih letak ke, saya terkurang letak ke, dia tak merosakkan pokok. Jadi saya yakin dan saya terus letaklah baja, sebab biasanya rutin saya akan baja pokok dalam seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali macam tu. Kalau nak beli baja ikan, boleh beli dekat Shopee saya. Link saya letakkan dekat description. Dekat bawah pot tu saya letakkan air, tapi saya tak letak banyak sangat sebab kalau air bertakung banyak sangat nanti buruk pula akar pokok tu. Saya letakkan sedikit je sebab saya tak nak kalau bila cuaca terlalu panas kering kontang saya punya pot tu. Sebab keladi ni dia kena sentiasa lembap. Keladi yang lagi satu yang besar sikit tu nama keladi tu Tears of the Sun. Nama Melayu dia saya tak pasti. Lepas baja pokok, saya biasanya sebelum baja tu saya akan gembur-gemburkan dulu, lepas tu saya siram.
Itu je tips untuk kali ni. Terima kasih sebab setia dengan video ni sampailah ke bahagian akhir. Untuk tips-tips keladi yang lain, insyaAllah saya akan share dekat video-video yang seterusnya. Saya pun sebenarnya baru lagi tanam keladi ni, tapi saya akan share apa yang saya belajar daripada otai-otai keladi. Jangan lupa subscribe.